Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala. Macam biasa semua dapat sama kita mengunjungi, datang masjid seperti biasa, salat fardu berjamaah. InsyaAllah bila i'tikaf kita akan meneliti satu juzuk lagi, juzuk kecil dalam agama kita, mentafsir Al-Quran insya-Allah. Malam ni surah baru, itu surah As-Saff. Surah As-Saff. Surah As-Saff ni juzuk 28. Surah yang ke-61. Engkau surah berapa Quran surah apa? 551. Ayat muka surat 551 dalam mushaf Al-Quran. Surah As-Saff adalah kelompok surah Madaniyah. Dia ada 14 ayat sahaja, tidak panjang, 14 ayat saja. Surah ni nama surah As-Saff sebab dalam ayat ni ada perkataan Saff. Perkataan Saff. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Saff tu saf, itulah saf kemara Arab. Kemudian dipanggil saf, betul kasaf, betul kasaf. Di Melayu kan ni saf. Maksudnya saf. Sawu sufufakum. Sufuf tu jamak lah. Saf tu mufrad. Singular. Bari. Barisai. Masuk barisai. Masa itu semaya lah. Barisai. Safa tu fi'il madhi, yasufu mudhari', saf amar, safun tu satu saf, satu barisan, safani dua barisan, sufuf beberapa barisan. Jadi kita semayang sawu betulkan, sufufakum baris bahasa kamu. Kalau banyak saf lah. Kalau dua sah agak, betulkan dua sah kamu tu. Tapi dia guna sufuf, bahasa barisan. Sawu, betulkan sufufakum, saf kamu, barisan kamu. Saf. Jadi ini nama surah Saf kerana sebenarnya ada perkataan As-Saf dalam ayat nombor 3 dalam surah. Ayat nombor 4 dalam surah ni. Surah As-Saff ada kelebihan dia juga. Dalam kitab Dr. Mubahas Zahili disebut akhrajal Imam Ahmad an Abdullah bin Salam. Dia kata kami duduk kecek-kecek buah-buah sesama kami. Itu kami tanya bapak kami, dia kata siapa-siapa kau boleh pergi jumpa Rasulullah. Tanya Rasulullah, apakah amal terbaik sekali di sisi Allah Ta'ala? Tak ada siapa sudi pergi. Falam yakum ahadun minna. Tak ada siapa nak pergi. Maka Rasulullah pun mari jumpa kami. Jumpa seorang-seorang rakyat pada kami. Nabi kata pada surah ni lah, faqara alaina hadhihi surah. Nabi baca surah ni, surah As-Saff ni, iaitu surah As-Saff ni. Maknanya kelebihan dia
Nabi baca lah depan sahabat-sahabat semua. Tidak banyak cerita tentang kelebihan itu. Dan sebab turun surah ni, sebab turun surah ni, terutama pada ayat 1, ayat 2. Ayat 1, ayat 2. Ayat 1, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ayat 1 tu makna dia telah bertasbih bagi Allah Ta'ala tu perkara yang ada di atas langit dan benda ada di atas bumi. Dan Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat nombor 2 tu, wahai beriman, kenapa kamu katakan perkara yang kamu tidak lakukan. Jadi ayat tu tunggu ayat 2 ni disebut oleh At-Tirmizi dan sebut Al-Hakim dan disahihkan Darimi dari Umar bin Salam juga. Dia kata ada satu kelompok duduk dengan kami. Dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, dia kata ada sekelompok duduk dengan kami. Lepas tu kami duduk bincang-bincang. Ada kami kata, kalaulah kita tahu mana-mana amal, lau na'lamu ayyal a'mali ahabu ilallahi illa amilnahu. Kalau kami tahu mana-mana amal perbuatan yang sangat dicintai Allah Ta'ala, pasti kami akan lakukannya. Lalu Allah pun tunggu ayat ni lah, ayat 2. Sabbaha lillahi ma bis samawati wa ma bil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lalu Nabi baca ayat ni. Ayat ni. Ayat ni kemudian Nabi baca apa habis ayat ni. Habis baca ayat ni. Dah ayat dekat ayat nombor 2 tu, lima taquluna ma la taf'alun tu. Kenapa kamu kata benda yang kamu tak buat? Jadi apabila tu ayat ni perintah supaya jihad. Jadi apabila tu perintah jihad, ada orang tak sih, enggan tak sih jihad. Kata susah, menyusahkan, payah dan sebagainya. Jadi bila lagu tu, maka ayat nombor 2 tu, lima taquluna ma la taf'alun. Apa mu kata benda hak mu tak buat tu. Ayat nombor 3, ayat nombor 3. Ya, apa besar. Sorry, ayat nombor 2. Lima taquluna ma la taf'alun, apa mu kata benda mu tak buat. Jadi tu ayat ni macam menemplak kepada orang-orang yang pada awalnya konon-kononnya nak tahu apa amalan yang terbaik Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala turunkan ayat jihad, tosi pula. Tosi maka turun ayat ni lah. Mana pula pada disebut orang An-Nas, orang yang berkata lagu tu. Itu sebab dia. Okey, hadirin sekalian. Itulah sebab tu ayat ini. Mari kita tengok keseluruhan ayat ni. Apa maksud, apa nak sampaikan. Ayat pertama, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Sabbaha telah bertasbih lillahi bagi Allah Ta'ala itu ma fis samawat, perkara yang ada di atas langit, wa ma fil ardi, dan benda yang ada di permukaan bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah Ta'ala itu Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Hadirin kalian, mari kita tengok sikit susunan ayat Quran ni. Kita tahu makna dia ada. Dan terjemahan pun ada mana-mana tu, tapi boleh membantu sikit dah. Mungkin satu ayat. Perkataan sabbaha, bertasbih lah, bertasbih.
Tasbih. Kita tasbih ni sabbaha. Sabbaha ni fi'il madhi, kata kerja kada lepas. Sabbaha. Daripada sabbaha tu tasbih. Jadi kita terjemahkan sabbaha tu bertasbih. Bertasbih. Kata kerja lah, kata kerja. Tasbih tu bertasbih, mesti ada yang bertasbih. Benda yang bertasbih tu. Dan bertasbih tu pada siapa? Jadi bertasbih lillahi, bagi Allah Ta'ala. Bertasbih bagi Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala. Lillahi, bagi Allah Ta'ala. Siapa yang bertasbih? Okay. Sabbaha fi'i, kata kerja. Kata kerja mesti ada pelaku dia. Pelaku tu fa'il. Pelaku tu fa'il. Mana fa'il dia sini? Mana pelaku dia? Itu ma tu. Ma tu. Ma mana ke ma? Kau mana ma? Ma ni moga. Benda. Mug. Kelantan tu moga. Boleh pergi belakang. Moga ada. Moga boleh pergi belakang. Tapi boleh pergi belakang tu pun dia tengok keadaan. Cuma ma ni untuk benda yang tidak ada akal. Untuk benda yang tak ada akal. Binatang, pokok dan sebagainya. Jadi sini fasabbaha lillahi ma, telah bertasbih bagi Allah Ta'ala oleh benda-benda ma fi samawat, di atas langit sana, wa ma fil ardi, dan benda-benda atas bumi. Okey, terus sini susunan ayat. Sabbaha fi'il madhi, ma fa'il, itu pelaku pada sabbaha. Okey, habis itu. Jadi ma ni termasuk benda yang tidak berakal. Atas langit apa dia tak berakal? Bulan, bintang dan sebagainya. Atas bumi juga tak berakal. Pokok, binatang dan sebagainya. Jadi daripada ayat ni maksudnya ialah semua makhluk yang tidak berakal bertasbih kepada Allah Ta'ala di langit dan di bumi. Hak kita ni, kita berakal, kita lain pula. Ni kita tidak berakal. Maksudnya hak tak berakal pun tasbih kepada Allah Ta'ala, apa lagi yang berakal. Atau kalau berakal tak bertasbih kok, malu kau tidak berakal lah. Tu dia. Okey. Di situ segi susunan ayat dan maksud dia nak sampaikan di situ. Patutlah kita pernah sebut-sebut, kalau ada tu tunggu dulu ataupun mu'ayah kita sebut juga kan, tentang bahawa binatang tasbih kan Allah Ta'ala. Binatang tasbih, pokok tasbih, cirik cengkerik. Waktu musim-musim panas dia gaya lubang, malam-malam egok dia tubik lubang dia tu ting. Kita pergi pukul ambil. Tu mak marah dah. Apa ambil dia tu? Dia tasbih tu tu. Tu ayat dah. Musim hujan turun, katuk dia krok krek. Tu tasbih tu. Waktu kita kecil-kecil dia memang sebut dah lagu tu. Kita tak tahu apa dia. Tasbih lagu tu dia. Walaupun sebenarnya gitulah. Dalam surah Al-Isra sebut tu. Apa tak ingat sikit depan. Belakangnya walakin la tafqahuna tasbihahum. Dia semua makhluk tasbih Allah Ta'ala, walakin tetapi la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak faham macam mana tasbih mereka. Surah Al-Isra. Tu dia. Hadis kalian mana di situlah bahawa semua makhluk ni berakal, apatah lagi hak tak berakal pun bertasbih Allah Ta'ala dalam keadaan dia masing-masing cara tersendiri. Tu la tafqahuna tasbihahum, kamu tak tahu bagaimana tasbih mereka. Okey,
Tu ayat 1. Lagi tentang ayat 1 juga, perkataan sabbaha tu, saya pada susun ayat tadi, ada satu trend. Satu trend dalam Quran, dalam surah Al-Quran, dia bermula dengan perkataan sabbaha. Sabbahan tasbih makna apa dia tasbih ni? Makna tasbih tu. Tasbih itu perkataan subhanallah. Tu tasbih. Bakat tasbih dia. Insya-Allah. Jom kita. Tasbih dia. Subhanallah. Tu dia. Kita bakat tahlil dah. 1 2 3. La ilaha illallah. Tu tahlil. Tahmid apa kita dah? 1 2 3 tahmid. Alhamdulillah. Tu tahmid. Jadi tasbih subhanallah tu tasbih. Nama dia tasbih, ucapan dia subhanallah. Subhanallah. So mana kau dia subhanallah? Leka. Itu sebut dah tadi. Hak tak ada akal tu, la tafqahuna tasbih. Kamu tak tahu cara tasbih mereka. Mana masing-masing cara. Hak tak ada akal. Kita ada akal ni subhanallah. Malaikat atas ni pun subhanallah. Tapi hak tidak akal, kamu tak tahu. Tu. Apa dia? Macam apa sebut tadi? Macam binatang ciri ke sebagainya. Bunyi-bunyi tu, orang tua kata tu duduk tasbih tak tu. Okay, itu point. Macam sekarang ni bukan subhanallah tu makna apa dia? Mana subhanallah? Mana apa? Saudara. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Suci ada kepada dia. Segala kekurangan. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Itu. Okey. Sini apa sebut tadi trend dalam Quran ada menggunakan permulaan dengan perkataan sabbaha atau dengan tasbih. Sini guna fi'il madhi, tasbih juga sabbaha. Selepas ni surah Jumaat. Berbuka tengok yusabbihu lillah. Lepas ayat ni, surah ni. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Al-Malikil Qudus. Yusabbihu. Itu fi'il mudhari' nama dia. Fi'il mudhari'. Dia surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih asalnya as-sabbih. Sabbih ha tu mati. Apabila dua mati, ha mati, sing mati, nak baca tak boleh, periduklah ha tu di sabbihisma. Sabbih tu fi'il amr. Poin nombor sebut ialah Allah Ta'ala dan satu kategori permulaan ayat-ayat Allah guna dengan penyucian diri dia. Penyucian diri. Sabah ni maha suci lah. Yusabbihu pun maha suci juga. Sabbihi pun juga. Dan Isra Mi'raj satu lagi. Surah Isra Mi'raj, surah Isra. Ingat ayat mula dia? Isra mula Isra ni. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan subhana. Jadi ada sabbaha, ada yusabbihu, ada sabbihi dan ada subhana. Subhana. Jadi semua ni adalah merujuk kepada penyucian Allah Ta'ala atau kebersihan Allah Ta'ala dari segala kekurangan. Dan biasanya apa yang Allah Ta'ala sebut dengan sabbaha ni atau yusabbihu atau sabbihi atau subhana, selepas ni nak cerita tentang benda yang memikir tak sapalah. Dengan kehebatanku
Aku sebab bersih dari kekurangan, aku buat apa saja aku nak buat. Kadang-kadang kita sapa, aku maha suci segalanya. Itulah maha suci. So sabbaha yusabbihu, sabbihi dan subhana. Itu satu kategori permulaan pada setiap surah. Ni sabbaha, maha suci juga. Maha suci, maha suci bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bertasbih bagi Allah Ta'ala itu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Dan Allah bubuh situ sifat dia al-aziz al-hakim. Wa huwa, dan dia Allah Ta'ala tu al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Pun kita tengok dalam ayat-ayat Quran banyak ke Allah guna tak? Tentang al-asmaul husna. Biasanya dua perkataan. Ada gandingi dalam ayat-ayat. Allah nutup tentang ayat itu dengan gandingi asmaul husna. Macam-macam al-ghafurur rahim lah, ar-rahmanir rahim lah dan sebagainya. So ayat asmaul husna yang dipilih oleh Allah Ta'ala, letak tu sesuai dengan apa cerita yang nak cerita ni dan sesuai dengan apa sebelum ni. Macam sini ni telah bertasbih bagi Allah SWT yang maha suci itu oleh semua benda yang ada atas langit dan semua benda ada bumi ini. Dan dia tu Allah Ta'ala itu al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Padai pun semua tasbih dia pun dia ni perkasa. Padai pun nak cerita dia ni siapa Allah Ta'ala tu, bahawa al-azizu al-hakim. Dr. Wazahili mentafsirkan nazzahallahu wa majjadahu li'azamatihi wa qudratihi wa wahdaniyatihi wa jami'i sifati kamalihi jami'u ma fis samawat wa ma fil ard minal uqala wa ghairil uqala. Dia kata Allah SWT membersihkan dirinya. Nazzaha Allahu, Allah bersihkan diri dia, mengangkat darjat hebatnya dia, keagungan dia, kudrah dia, keesaannya, dan dia bersifat dengan semua sifat yang sempurna. Semua itu ditasbih oleh seluruh makhluk di atas langit dan makhluk di bumi ini, semua sekali. Dan dia itu al-ghalibu al-qahiru fawqa ibadihi alladhi la yughalabu. Dia tu yang maha berkuasa, menguasai, mengurus, dan tidak ada siapa-siapa boleh menguasai atasnya. Itu maksud dia al-azizu al-hakim. Okey, habis cerita ayat nombor 1. Nombor 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, lima, kenapa? Taquluna, kamu semua berkata, ma, benda, la, yang tidak, taf'aluna, kamu lakukan. Ya ayyuha, tu panggil an-nida, seruan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Okey. So ayat ni dia tuju pada kita yang beriman. Orang kafir tak, orang munafik tak, orang zalim tak. Tuju pada orang yang beriman, yang telah beriman. Amanu, mereka telah beriman. Tapi tuju tu bentuk soalan. 5, kenapa? Huruf la, huruf mim pendek ya. 5 ni asal je limaza. Asal dia limaza. Kita kecek buah kok kapal kok. Limaza anta tanam, bapa awak tidur. Limaza mauritta, bapa awak sakit.
Limaza. Itu bahasa standard limaza. Dalam ning dia buat. Empat ma tu tak ada alif, za pun tak ada alif, lam dengan za dengan alif tak ada. Buat. Buat apa buat? Buat apa buat? Ada sebut buat apa buat tu. Dia kata sini ni, buat apa buat? Kerana soalan tu soalan tu. Buat apa? Kenapa? Sebab pertama dia kata nak percepatkan. Ya cepat saja. 5 za lambat sikit. 5 cepat sikit. Cepat. Nombor 2, walaupun soalan itu soalan begitu, tapi soalan itu bukan nak jawab apa. Soalan itu nama dia soalan tapi berbentuk taubih, celah. Soalan bentuk celah dan ingkar mana benci lah, marah lah kepada tu. Tu dia guna 5 pendek. Hari kali okey. Biasanya 5 za lah, 5 za. 5 taqul. Okey. Taqulun kamu kata, fi'il mudhari' ni, taqulun ni gambar-gambar. Tak depan tu mana kamu. La waw nun belakang tu semua. Jadi kamu semua. Kamu semua apa? Kata kulun. Kata apa? Ma la taf'alun, benda hak tidak kamu taf'alun buat. Fa'ala lah. Tak depan tu untuk fi'il mudhari'. Waw nun belakang tu ramah. Taf'alun kamu lakukan. Ma la taf'alun, benda yang tidak kamu lakukan. Hadis sekalian, ayat ni memang ayat selalu kita dengar, ramai orang guna hurai tentang kecek tapi tak buat. Cakap tak sama bikin. Inilah moga. Sini. Dia mau sedap kata-kata tu tak buat, dosa besar. Belakang tu kabura maqtan indallah, kabura besar maqtan, beci, marah indallah, di sisi Allah. Maknanya lah orang kata tak buat besar dosa. Okey. Jadi ayat ni 5 taquluna ma la taf'alun. Dalam parlimen pun terbit ayat ni. Dalam parlimen terbit ayat ni. Dua belah pihak. Pihak sana pun terbit, belah ni pun terbit. 5 taquluna ma la taf'alun. Ialah bapa mu kata mu tak buat. Memanglah satu ayat yang memang tujukan kita orang beriman. Itulah setengah orang dia takut dah nak kecek. Para asatizah, ustaz-ustaz puan-puan ni takut nak kecek kecek kong-kong buat ada je kot. Dia tu kamu tak ngajarnya? Kawan tak boleh ngajar. Ngajar apa pun kata-kata buat, kawan dia tak buat. Pasal apa nak ngajar? Dia mau ngaji kan? Kau bodoh orang tak ngajar kok. Tak kena ngajar. Tapi ada orang bersikap lagu tu. Tak saya aku. Aku dosa lagi. Susuk ilmu tak kasih kau dah besar lah sih. Nak ngajar. Okey, tak apalah. Tersampaikan. Sampai ni nak ngajar. Okey. Contohnya ada isu sini, isu besar sini. Buat sebut atau buat ni. Bapa musuh tak buat. Okey, balik dulu betul kepada cerita tadi. Sahabat Nabi dia duduk cek buah. Kalau dia kata kalau ada satu amalan hak Suhail sangat suka aku nak buat selalu. Buat dia duduk cek ni. Daripada Allah bin Salam. Bagi tadilah sebut tadi. Mana dia gitulah. Tiba-tiba tunggu ayat ni. Tunggu ayat tentang jihad. Buat tu jihad, pakat tosi pula. Pakat tosi. Dari kitab tafsir Al-Qurtubi sebut, apabila turun ayat jihad, falamma nazalal jihadu karahu. Apabila turun ayat jihad, karahu tosi.
Bapaknya tadi nak kecek kata, oh kalau ada ayat tu kata ni buat kau ni hak Tuhan suka, aku nak buat la amalnahu, kami akan buatlah. Tu aja tosi. Ni cerita asal ni, tosi. Tosi. Dalam tafsir Al-Qurtubi sebut, qala al-mu'minu ya Rasulullah law na'lamu ahabbal a'mali ila Allah la sari'na ilaiha. Orang ramai kata, ya Rasulullah, kalau kami tahu satu amalan yang sangat Tuhan suka, la sari'na ilaiha, pasti kami akan bersegera buat. Maka itulah ayat jihad. Ayat jihad. Hal adullukum ila tijaratin tunjikum min azamil al-sepah ni ayat. Ayat tu sepah ni. Lepas tu famakasu zaman yakulun. Lepas tu dia buat tu ayat tentang jihad tu kong, macam kedu betah. Warna kita kedu betah. Famakasu zamanan, mana duduk duduk betah. Lalu dia kata lau na'lamu mahya lastarainaha bil amwal wal afwal ahlin. Kalau boleh lepas ada tu dia kata pula, kalau boleh kita ni kita nak beli, walaupun dengan kita nak beli, kalau benda tu hak molek kita nak beli, walaupun dengan beli harta atau dengan jiwa atau dengan ahli keluarga pun. Lepas tu satu pun ayat pula, apa dia tu bina bila rasulihi, ayat berikut lepas ni kita. Jadi akhirnya mereka tak saya juga tak sungguh. Tak sungguh. Awak tak sungguh itulah ayat turun ni. Lima taquluna ma la taf'alun. Apa mu kata hak mu tak seh, mu tak buat. Situ moga. Duduknya situ. Lima taquluna ma la taf'alun. Apa mu kata hak mu tak seh buat. Tafsir tuan saya sebut, ya ayyuhal mu'minuna billah wa rasulih, wahai beriman dengan Allah dan Rasulnya, li ayyi syai'in taqulun qawlan tukhalifunahu amala. Mana-mana satu yang kamu kata tapi kamu menyalahi segi perbuatannya. Kata gini tapi tak buat, menyalahi apa kamu kata. Ada kita pernah dengar orang tenaga pengajar. Kamu jadi ikut apa yang aku buat, kamu ikut apa yang aku suruh. Jangan ikut aku buat, ikut aku kata. Bagus tu. Boleh jadi pendakwah negara tu. Ada kita pernah dengar. Jangan ikut apa aku buat, apa yang Dana tutup buku. Boleh jadi anugerah pendakwah tu. Ya, kita di rumah belaka. Tapi kata-kata lagu tu tak patut. Kita di rumah belaka. Dah, kita mana ada kuat gagah buat belaka. Supaya duduk sarah lah ni lah. Dah, tidak 1% atau 200% buat belaka juga. Ada kelemahan kita. Tapi ayat itu tak boleh gitu. Ke mana-mana pun kita, sama ada hamba tu kecek ke atau semua hak dengar ni pun, dia hendak tu azam nak buat. Gitu. Hak tahu tak boleh buat tu, buat ke mana? Tu apa sebut sama ke? Okey, kita dah faham ayat ni, kita bakal buat. Bakal buat. Macam baru ni buat sembahyang malam ke sebagainya dah. Itu bakal buat. Yalah kekuatan kita tu, yalah payah. Bukan orang mudah ni. Tapi memberi kefahaman mesti bui. Macam tu lah dalam agama kita dah. Mana si A yang boleh faham benda tu, dan mesti kongsi terutama tentang agama, mesti royak orang ni gini. Maksudnya gini. Atau pakai usaha itu buat. Tak ada buat ke? Agak angin tu, ya Allah, aku togok lagi, ya Allah, warna ni beri kuatan pada aku, ya Allah. Nak ada situ lah, ngaku dengan Tuhan. Ngaku Tuhan, mau malam ke, ya Allah, kamu salah waspada jom kecek ni, ya Allah, aku tak kecek kau orang, ya Allah, tapi aku letih juga nak buat, berilah kekuatan pada aku, ya Allah. Duduk situ. Buat Nabi kata, dah
hadis ke kullu buna adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap orang ni buat salah belaka, buat dosa belaka. Semua kullu buna adam, setiap anak adam orang lah. Khata'un, buat salah belaka. Khata'un itu segi perkataan khata'un ni banyak buat salah. Kalau biasa khati'un, khata'un ni banyak buat salah. Tu Nabi sebut. Macam mana wa khairu khata'in, orang salah yang terbaik. Semua kita dosa belaka, tapi orang dosa terbaik siapa dia? At-tawwabun, dia banyak taubat. Khata'un tawwabun, itu dia punya ayat apa tu? Pola kata tu, wazan tu. Khata'un tawwabun tu. Asal kau biasa khati'un, tawwabun, taibun, tapi tawwabun khata'un, maknanya banyak. Banyak buat salah, khata'un, tawwabun, banyak bertaubat. Apa atas tu kan kita jadi sampai tersampaikan, bicara terbincangkan, itu pakak buat torok akak dengan Tuhan. Buat salah istighfar. Terus sampai bukan dia. Itu dia. Apa pernah dengar juga sampai abang sekolah kecil-kecil dulu. Gitu kan. Buat mu dengar aku ayat ni kan. Jangan dengar aku, jangan tengok aku buat. Sudah. Tak rokok. Banyak benda. Cuma tu kan sebut dah macam orang kecek lah, apa hamba ni lah. Saya buat jom kecek ni. Memang kita ada satu sikap. Kita dengan Tuhan lah berusaha untuk buat yang terbaik. Tapi kita terfaham bahawa kita ada kelemahan manusia. Ada kelemahan, ada kekurangan, torok sebagainya. Tapi lemah kita dengan ayat Tuhan. Ayat Tuhan. Begitulah, Allah alam. Okey. Jadi ayat ini mari kita bincang sekali lagi. Daripada ayat ni lah, maka tak boleh wa hadza inkarun ala man ya'idu wa'dan aw yaqulu qawlan la yafi'u bihi. Oleh itu satu keingkaran, tak boleh orang-orang yang janji sesuatu tapi dia tidak tunaikan janji, atau dia kata sesuatu dan tidak buat. Tak boleh lah. Ibnu Katsir kata lihadza istadalla bihadhihi al-ayat al-karimah man zahaba min ulama salaf ila annahu yajibul wafa' bil wa'di mutlaqan sawa'un tarattaba alaihi gharamu lil maw'udi am la. Ibnu Katsir kata, oleh kerana itu para ulama salaf mereka berpendapat bahawa wajib menunaikan janji itlaqan, secara mutlak, sama ada kena denda ke atau tak kena denda ke, mesti. Kalau janji mesti buat. Tu Ibnu Katsir kata pandangan ulama salaf. So situ. Dan mereka juga berdalil kepada sunnah Nabi sallam, wahtaju aidan minas sunnah bima sabata fi sahihain anna Rasulullah SAW yaqul. Mereka juga berpegang kepada hadis Nabi sallam tentang sifat munafik. Hadis sebut ayatul munafiqi salasun, tanda-tanda munafik ada 3. Iza wa'ada akhlafa, apabila dia janji dia mungkiri janji. Wa iza haddasa kadzaba, apabila kecek dia bohong. Wa iza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Jadi ulama salaf berpegang pada ayat ni dan hadis ni, maka mesti buat. So juga mereka berpegang hadis lagi. So hadis lagi sebut ni tiga ciri munafik dah. So lagi disebut 4 ciri selagi kan. Ada hadis sebut 3. So hadis sebut 4.
Al-Bufatum arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 tanda munafik, siapa yang ada satu pada dia, maka dia sudah jadi orang munafik yang jelas. 4 tu tambah lagi 3 tadi. Tambah kau tadi, pertama ialah dia janji, dia mungkiri janji, kecek, bohong, beri amanah, dia khianat. Selagi idza khasama fajara, apabila dia berbantah melampaui batas.